Tanah Melayu mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 setelah dijajah oleh kuasa asing. Sebelum Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, Tanah Melayu telah ditadbir oleh British. Tanah Melayu juga telah diduduki oleh Jepun selama 4 tahun dari tahun 1941 hingga tahun 1945. Sebelum mencapai kemerdekaan, Tanah Melayu diistirahatkan darurat selama 10 tahun disebabkan serangan Parti Komunis Malaya. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk mencapai kemerdekaan di Tanah Melayu, bermula dari tahun 1951 hingga Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Antara langkah-langkah yang dilakukan ialah dengan mewujudkan Sistem Ahli 1951. Sistem Ahli 1951 merupakan usaha penting dalam mewujudkan perpaduan. Tokoh-tokoh yang menganggotai Sistem Ahli 1951 terdiri daripada semua kaum. Oleh itu, wujud kerjasama antara kaum dalam menjalankan tugas-tugas kerajaan pada peringkat tertinggi. Ahli-ahli Sistem Ahli mestilah berwarga negara Tanah Melayu dan menjalankan tugas-tugas bertaraf menteri. Antara ahli-ahli Sistem Ahli ialah Dato' On bin Jaafar, EEC Turai Singham, Tengku Yaakob Ibni Sultan Abdul Samad dan Mahmud bin Mat. Antara faedah Sistem Ahli 1951 ialah semangat kerjasama dapat diwujudkan antara kaum melalui pentadbiran bersama. Ini dapat menyedarkan rakyat bahawa perpaduan dapat dicapai melalui kerjasama dan sikap bertolak ansur. Langkah seterusnya ialah dengan perkembangan parti politik dan perjuangan kemerdekaan. Parti-parti politik terus berkembang di Tanah Melayu. Matlamat parti-parti politik berbeza antara satu sama lain. Ada parti politik yang memfokuskan perjuangan mereka untuk memelihara kepentingan kaum masing-masing dan ada juga untuk memperjuangkan kemerdekaan Tanah Melayu. Antara parti yang diwujudkan ialah parti yang berbentuk radikal seperti PKM, AWAS, API dan PKMM. Parti berbentuk keislaman adalah PAS dan Hizbul Muslimin. Parti bukan bersifat perkauman, IMP, Parti Kemerdekaan Tanah Melayu dan Parti Negara. Akhir sekali ialah Parti Perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC. Langkah seterusnya ialah dengan mengadakan pilihan raya. Perkembangan kegiatan politik dan tuntutan daripada pelbagai parti telah menyebabkan kerajaan British membuat keputusan untuk mengadakan pilihan raya. Kerajaan British membuat keputusan ini kerana memerlukan kerjasama dan pertolongan rakyat Tanah Melayu bagi menghapuskan ancaman komunis. Selain itu, kerajaan British mahu menggunakan pilihan raya untuk menguji sama ada wujud perpaduan atau tidak di negara ini. Kerajaan British berjanji kemerdekaan hanya akan diberikan sekiranya rakyat bersatu padu. Pada peringkat permulaan, diperkenalkan pilihan raya peringkat tempatan pada tahun 1951 bagi Majlis Bandaran Georgetown, Johor Bahru, Ipoh, Melaka, Seremban dan Kuala Lumpur. Pilihan raya umum pertama bagi Majlis Undangan Persekutuan diadakan pada tahun 1955. Pada tahun 1954, Jawatan Kuasa Pilihan Raya Persekutuan telah ditubuhkan oleh pihak British. Melalui pertubuhan ini, sebanyak 52 kursi Majlis Perundangan Persekutuan yang dipertandingkan melalui pilihan raya. Antara parti yang bertanding dalam pilihan raya ini ialah Parti Perikatan, Parti Buruh, Parti Negara, PAS dan Parti Progresif Perak. Melalui pilihan raya yang telah diadakan pada 1955, Parti Perikatan telah memenangi 51 kerusi daripada 52 kerusi keseluruhannya dan 1 kerusi dimenangi oleh PAS. Kemenangan besar Parti Perikatan ini berlaku kerana adanya kerjasama dari pelbagai kaum di samping faktor kepimpinan dan manifesto yang menarik.
Antara isi kandungan manifesto yang dijanjikan pemimpin Parti Perikatan kepada rakyat ialah merdeka dalam jangka 4 tahun, tamatkan darurat secepat mungkin, melindungi institusi Raja-Raja Melayu dan lain-lain lagi. Oleh itu, melalui kemenangan ini, Parti Perikatan telah diberi mandat untuk membentuk kerajaan baru dan seterusnya memulakan rundingan dengan pihak British untuk kemerdekaan Tanah Melayu. Kemudian, dengan penubuhan Parti Perikatan bagi menghadapi pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur pada 1952, MCA dan UMNO berpakat untuk bekerjasama secara sementara dalam pilihan raya tersebut. Menurut persetujuan, UMNO tidak akan bertanding di kawasan MCA dan MCA tidak akan bertanding di kawasan UMNO. Kedua-dua pihak akan saling membantu di kawasan masing-masing. Strategi ini mendatang kejayaan kepada UMNO dan MCA. Kedua-dua parti mendapat undi majoriti. Pakatan UMNO-MCA dipraktikkan dalam pilihan raya Majlis Bandaran Johor Bahru dan Melaka. Dengan kejayaan ini, Tunku Abdul Rahman telah berunding dengan Tan Cheng Lock untuk meneruskan kerjasama Parti Perikatan ke peringkat kebangsaan. Pada Februari 1953, pemimpin UMNO MCA telah bermesyuarat di Kelab Pelombong Brigif Timah Selangor di Kuala Lumpur. Dalam mesyuarat itu, keputusan telah dicapai untuk menubuhkan Parti Perikatan UMNO MCA untuk berjuang dalam pilihan raya umum pertama yang akan diadakan pada tahun 1955 di Tanah Melayu. Pada tahun 1953, terdapat dua kumpulan yang mengemukakan tuntutan kemerdekaan kepada kerajaan British. Kumpulan pertama diketuai oleh Datuk On bin Jaafar. Pada April 1953, Datuk On telah menganjurkan satu perundingan kebangsaan di Kuala Lumpur. Perkara-perkara yang dipersetujui meminta British mengadakan pilihan raya umum pada tahun 1956 dan mahu sebahagian daripada anggota Majlis Undangan Persekutuan yang baru terdiri daripada wakil rakyat. Parti Perikatan telah menganjurkan satu konvensyen kebangsaan. Hasil konvensyen tersebut, dua tuntutan dibuat, iaitu pilihan raya diadakan pada tahun 1954 dan memperuntuk supaya 60% ahli Majlis Undangan Persekutuan terdiri daripada wakil yang dipilih melalui pilihan raya. Kedua-dua pihak telah merujuk kepada Majlis Raja-Raja untuk membuat keputusan muktamad. Raja-Raja memutuskan supaya pilihan raya umum diadakan pada tahun 1955 dan separuh daripada anggota Majlis Undangan Persekutuan terdiri daripada wakil rakyat. Parti Perikatan tidak puas hati dengan cadangan Majlis Raja-Raja dan menghantar rombongan yang diketuai oleh Tunku Abdul Rahman untuk membantah tetapi ditolak oleh kerajaan British. Kesannya, kira-kira 1,000 orang ahli UMNO dan MCA meletakkan jawatan dalam kerajaan. Pentadbiran British terpaksa tunduk kepada tuntutan Parti Perikatan kerana British sangat memerlukan perpaduan rakyat untuk menentang komunis. Seterusnya, Suruhanjaya Red telah ditubuhkan pada tahun 1955 dan dipengerusikan oleh seorang pegawai British iaitu Lord Reid. Antara anggota lain yang menganggotai Suruhanjaya ini ialah Sir Ivor Jennings, Sir William McKell, P. Malik dan Tuan Abdul Hamid. Suruhanjaya ini telah bersidang sebanyak 118 kali dan menerima 131 memorandum daripada pertubuhan dan individu. Memorandum Majlis Raja-Raja Melayu dan Parti Perikatan telah mendapat pertimbangan utama kerana bersifat tuntutan bersama semua kaum yang terdapat di Tanah Melayu. Pindaan ini berkaitan dengan isu agama, bahasa, kedudukan Raja-Raja Melayu, kedudukan keistimewaan orang-orang Melayu dan kerakyatan Jus Soli. Rang perlembagaan yang dibentuk telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan Pesuruhjaya Tinggi pada 5 Ogos 1957. Selain itu, rombongan kemerdekaan telah dihantar ke London pada 2 Januari 1956 untuk mengadakan rundingan kemerdekaan dengan pihak British. Rombongan ini telah diketuai oleh Tunku Abdul Rahman dan terdiri daripada wakil-wakil Raja Melayu dan beberapa ahli Parti Perikatan.
Melalui rundingan kemerdekaan ini, beberapa persetujuan telah dicapai. Antaranya ialah kemerdekaan pada 31 Ogos 1957, menjalankan pemerintahan secara demokrasi, sebuah badan khas ditubuhkan untuk menggubal perlembagaan Tanah Melayu dan lain-lain lagi. Kepulangan rombongan kemerdekaan ini telah disambut secara meriah di Padang Bandar Hilir, Melaka oleh rakyat tempatan. Pengisytiharaan kemerdekaan telah diadakan di Stadium Merdeka pada 31 Ogos 1957. Kemerdekaan Tanah Melayu berjaya dicapai melalui rundingan dan kemerdekaan ini dicapai secara aman. Sebagai warga negara yang cinta akan tanah air, kita seharusnya mempertahankan negara daripada penjajahan barat supaya negara berada dalam keadaan yang aman dan damai tanpa pertumpahan darah. Selain itu, sebagai golongan muda, iaitu pencorak masa depan negara, kita perlulah menanamkan semangat patriotik dalam diri supaya dapat mempertahankan hak negara daripada diceroboh negara asing. Seterusnya, sebagai masyarakat yang perhatian terhadap negara, kita perlulah berusaha sedaya upaya bagi mencipta nama negara di persada antarabangsa dan dipandang tinggi oleh masyarakat dunia.